Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ini jadi viral isu berkaitan tentang Pak Sumit apabila beliau rahimahullah meninggal dunia. Macam-macam dakwaan yang disandarkan kepada Pak Sumit daripada amalan zikir-zikir Pak Sumit sehingga sampai ke tahap nasihat-nasihat Pak Sumit sebelum beliau meninggal dunia. Antara yang telah viral adalah satu kenyataan daripada Liana Idris. Yang ni yang dia sebut, dia kata arwah Pak Sumit pernah berkata, nak jadi wanita salihah kena kahwin dengan orang samsing, means orang tu jahat. Ui, gila betul. Lebih kurang macam tu ayatnya. Dalam maksud arwah tu bukan niat mengiyakan kejahatan, cuma nak dapatkan title wanita salihah tu. Allahu Akbar, ujiannya pun sangat-sangat berat. Kenyataan ini telah viral dan saya fikir ia sangat bercanggah dengan apa yang diajarkan di dalam sunnah Nabi SAW. Saya melihat kenyataan ini daripada satu post yang di-share oleh sahabat saya Ala Khairis. Dia kata, nak jadi wanita solehah kena kahwin dengan samsing. Saya tak ingin ulas panjang bab ini, lagipun beliau sudah meninggal dunia. Ini sahabat-sahabat yang saya selalu ingatkan kepada sahabat-sahabat kita, iaitu apabila seseorang meninggal dunia, antara adab kita dengan dia ialah kita ada waktu takziah, iaitu dalam tempoh 3 hari awal, ataupun kalau boleh panjangkan sikit, panjangkan, tak ada masalah, untuk kita tidak menyebutkan perkataan-perkataan ataupun perkara-perkara yang boleh melukakan hati keluarga si mati. Dalam kes Pak Sumit ni, kita hold dulu. Macam kes ni sebenarnya dah viral beberapa hari sebelum ni, tetapi hari ini baru saya buat reaction tentang isu ni. Saya bimbang ia dapat mengguris hati keluarga si mati. Yang kedua, apabila kenyataan ini disandarkan kepada Pak Sumit, belum tentu ia adalah kenyataan Pak Sumit. Boleh jadi apa yang disebutkan oleh Intan Liana Idris ini, dia tersilap dengar. Dia dengar perkataan lain, dia faham lain. Ataupun Pak Su sebut tentang isu yang lain, lalu difahami dengan bentuk yang berbeza. Itu boleh terjadi. Apatah lagi Pak Sumit rahimahullah telah meninggal dunia. Kita doakan semoga Allah memberikan kebaikan kepada beliau. Kita baca lagi apa yang disebutkan oleh Khairis. Khairis kata, cuma kefahaman ini agak pelik. Tak apalah, cukuplah hadis ini menjawab. Dia bawakan hadis riwayat At-Tirmizi. Apabila datang kepada kamu peminang yang engkau puas hati dengan agama dan kelakuannya, maka kahwinkanlah dia. Jika tidak kamu lakukan, akan berlaku fitnah di atas muka bumi dan kerosakan yang berpanjangan. Kemudian Al-Khairis bawa lagi hadis sabda Rasulullah SAW, ada mengatakan, janganlah kamu mengahwini wanita kerana ingin melihat kecantikannya. Mungkin kecantikan itu akan membawa kerosakan terhadap diri sendiri, dan janganlah mengharapkan harta kekayaannya kerana mungkin dengan harta itu mereka menjadi sombong. Tetapi kahwinilah mereka itu kerana agama, dan sesungguhnya hamba perempuan yang hitam lebih baik asalkan ia beragama. Riwayat Ibn Majah dan Baihaqi. Sekian kata Al-Khairis. Itu yang disebutkan oleh Al-Khairis. Apa yang kita faham di dalam isu ini ialah, di dalam pengajian-pengajian yang kita duk belajar, kita diajar bahawa memilih pasangan, pilih pasangan yang elok-elok. Pilih pasangan yang soleh. Tak kira lah dia ustaz ke, dia ustazah ke, dia engineer ke, dia sebagai seorang yang mempunyai ilmu pengajian agama yang tinggi ataupun rendah, ada PhD ataupun biasa. Yang penting kita nak cari adalah orang yang soleh dan juga solehah. Tiba-tiba datang satu kenyataan yang sangat tidak menyelesaikan kita apabila dia menyatakan seolah-olah cari samsing itu lebih baik untuk nak jadikan awak sebagai wanita salihah, wanita muslimah. Saya ada banyak pertanyaan apabila orang mendakwa seperti ini. Antaranya, adakah ketika Khadijah bintu Khuwailid memilih pasangan-pasangannya, dia memilih yang paling teruk? Setahu saya di dalam sirah Nabawiyah disebutkan bahawa
Khadijah binti Khuwailid, iaitu isteri Rasul SAW, memilih Muhammad itu untuk menjadi suaminya kerana pemilihan disebabkan dia ini orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang berketerampilan untuk menjadi seorang pemimpin. Demikian juga yang diajar di dalam kitab-kitab para ulama kita. Pada tahun 2013, iaitu sebulan sebelum saya berkahwin, saya ada tulis satu artikel. Artikel ini berjudul Istikharah dan Istisyarah, bagaimana mengenali jodoh pilihan Tuhan. Yang ni sebab apa saya tulis yang ni? Waktu ni saya tengah istikharah dan juga istisyarah untuk nak berkahwin pada ketika itu. Lalu saya tulis kenyataan ataupun penulisan kajian ilmiah berkaitan tentang isu ni. Banyak anda boleh rujuk dalam website saya, ustazusa.com. Dan saya nak fokuskan kepada satu perbahasan yang saya sebut pada hujung sekali, iaitu bagaimana mengenali jodoh. Disebutkan di sini, Islam mengajar kita untuk beristikharah. Setelah itu kita perlu usaha mencari ciri-ciri jawapan yang sesuai. Jodoh manusia diumpamakan seperti barisan tentera yang saling berperang. Apabila tentera itu bertemu dengan rakan seperjuangannya dalam medan perang, dia akan bersatu. Manakala mereka akan saling berlawanan sekiranya dari pihak yang berbeza. Demikianlah jodoh. Ia boleh dilihat dengan keadaan diri kita apabila dibandingkan dengan dirinya. Jika dia berkemungkinan jodoh kita, maka diri kita akan merasa senang dan tenang. Jika tidak, hati akan memberontak dan jiwa penuh keraguan. Rasulullah SAW pernah berkata, seperti mana yang direkodkan oleh Imam Bukhari, Al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha i'talafa, wa ma tanakara minha ikhtalafa. Ruh-ruh itu umpama tentera yang saling berbaris untuk berperang. Apabila dia saling mengenal, maka dia akan bersatu. Apabila dia saling berselisih, maka dia akan berbeza. Tetapi, ini bukanlah perkara pasti bagi menentukan urusan jodoh. Kerana jodoh itu urusan Allah. Manusia hanya berusaha mencari jawapan yang sesuai. Ciri-ciri pasangan, yang ni yang saya sebut. Sebaiknya, ciri-ciri berikut hendaklah dijadikan panduan dalam pemilihan pasangan. Ciri-ciri ini tidak terhad kepada wanita saja. Ia merangkumi ciri untuk lelaki juga. 1. Seorang yang soleh dan solehah. Bukan something, tapi kita cari yang soleh dan solehah. Orang soleh itu tidak semestinya seorang ustaz, tidak semestinya seorang ustazah, mufti ataupun qadi. Tetapi orang soleh ialah mereka yang mengamalkan ajaran Islam dengan sebetulnya dan sangat kuat berpegang kepada ajaran Nabi SAW. Saya highlightkan di sini, dia taat dalam ibadah, takut berbuat dosa dan sangat kuat berpegang kepada ajaran Nabi. Allah berkata dalam surah Al-Baqarah ayat 221, "Wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum." Dan seorang hamba yang beriman itu lebih baik dari lelaki musyrik, sekalipun lelaki musyrik itu sangat menarik hatimu. Dia kaya, dia berpenampilan yang cantik, lawa, duit dia banyak, keterampilan dia bagus, nampak macam kepimpinan, tapi dia musyrik. Yang muslim itu adalah lebih baik. Yang kedua, seorang yang lemah lembut dan baik hati. Bukan something. Rasulullah SAW pernah berkata seperti yang direkodkan oleh Imam Al-Bukhari, sebaik-baik wanita ialah wanita yang menunggang unta, yang sangat penyayang terhadap kanak-kanak dan sangat menjaga pasangannya. Ini juga sifat untuk lelaki yang soleh. Yang ketiga, sunat mendahulukan calon yang muda-muda. Selepas Jabir bin Abdullah berkahwin, Nabi SAW bertanya, adakah dia seorang wanita muda atau yang sudah janda? Jabir menjawab, dia seorang wanita janda. Nabi bertanya, bukankah dengan wanita muda kamu dapat saling berseronok-seronok dengannya dan dia berseronok-seronok dengan kamu? Hadis ni riwayat Imam Bukhari. Bukan membawa maksud kita tak boleh cari yang janda. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau kita boleh dahulukan anak dara, dahulukan anak dara. Ini adalah satu cadangan yang bagus. Tapi kalau janda itu lebih baik, janda itu mempunyai sifat-sifat yang kita nak, kita ingin dan kita sayang, kita suka, kita cinta dia, silakan ambil janda. Tak ada masalah. Yang keempat, seseorang yang menenangkan hati dan jiwa. Nabi SAW pernah ditanya, apakah ciri-ciri wanita yang terbaik untuk dijadikan pasangan? Lalu baginda menjawab, apabila kamu melihatnya, kamu gembira. Apabila kamu suruh, dia taat. Macam itu juga keadaan lelaki. Sekira kita lihat lelaki itu, kita lihat dia, kita rasa tenang, kita rasa syok, maka itu adalah lelaki yang terbaik untuk kita. Sebab apa? Sebab 24 jam kita duduk dengan dia. Takkan kita nak cari orang yang samsing, orang yang bengis,
pengui dan sebagainya. Kita tengok dia pun geram, tengok dia pun tak puas hati. Padahal kita nak tidur satu bantal dengan dia, duduk dalam satu rumah, hampir 24 jam duduk dengan dia, sentiasa berinteraksi dengan dia, duduk lagi dengan keluarga dia. Jadi pasti kita mencari orang yang dapat menenangkan hati kita, menenangkan jiwa kita. Wallahu ta'ala alam. Anda boleh rujuk perbahasan ini dalam kitab Fathul Bari oleh Ibn Hajar jilid yang ke-13. Boleh juga rujuk dalam Mawsu'ah Al-Fiqhiyah oleh Wizaratul Awqaf Kuwait berkaitan tentang isu ini juga. Anda boleh rujuk juga dalam Syarah Riyadhus Salihin oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, dan juga anda boleh rujuk di dalam kitab Al-Insyirah fil Ahkamin Nikah As-Sa'id bin Ramadan bin Ghanim Darul Insaf Mesir tahun 2012. Ini adalah rujukan-rujukan yang saya pakai ketika membuat penulisan ini. Sebelum kita tamat, kita tengok sikit apa komen-komen netizen berkaitan tentang isu ni. Farihan Fauzan kata isteri Nabi tu tak solehah lah sebab tak kahwin dengan Samsing. Betul. Syahrizal Ahmad, kalau nak jadi lelaki soleh pula macam mana? Ustaz Taufik Yusa, aku pelik betul dengan diorang ni. Akal diorang letak mana? Pendapat yang bukan dari kalam Allah dan Rasul itu boleh diterima dan ditolak. Tak perlulah taksub sangat sampai mandulkan fungsi akal sendiri. Astaghfirullah. Arwah mungkin orang soleh, tapi tak bermakna semua kalamnya adalah kebenaran yang perlu ditelan bulat-bulat. Lan Jack kata, saya rasa arwah Pak Sumit cakap lain, tapi pengikut dia faham lain. Muhammad Zahid kata, kita kahwin dengan sekufu. Ni mesti perempuan tu pernah keluarkan ayat, awak terlalu baik untuk saya. Sebab tu dia nak cari orang-orang jahat. Ni menarik juga ni kan. Fuadi fakir ilallah. Ni satu kenyataan yang panjang juga. Bagus saya nak baca kenyataan dia. Sama ada akak tu salah nukilkan atau jika benar perkataan Pok Su berbunyi seperti itu, wallahu alam. Kata-kata Pok Su selalunya berkias. Mudah difahami jika Pok Su kata cari suami yang gangster bermakna jadilah kamu seperti Asyah, isterinya Fir'aun. Diuji dengan suami yang sangat dimurkai oleh Allah, namun dia tetap sabar dan taat serta menjadi isteri yang tidak derhaka. Jika suami kita jahat tara mana pun, dia tidak seteruk Fir'aun, maka Asyah boleh buktikan menjadi isteri soleha itu walaupun suaminya seteruk-teruk manusia. Jadi janganlah kamu wahai orang perempuan menggunakan alasan saya tak soleha sebab suami saya sekian-sekian, suami tak bertanggungjawab, suami saya tak ajar saya, pelbagai alasan diberikan. Jadi mudah dan jelas saya boleh faham kalimah Pok Su. Harap sahabat-sahabat semua dapat bertenang, jangan leka cari salah orang, renungkan kehidupan sendiri, maka perhatikan adakah di akhir hayat kita mendapat husnul khatimah. Wallahu a'lam. Cantik juga komen daripada Fuadi Fakir ilallah. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Jika anda mahu untuk support saya, tekan butang super thanks di bawah. Belanja saya berapa banyak yang anda nak belanja, insya-Allah kita gunakan kebaikan untuk support projek-projek memandaikan umat dengan ilmu. Terima kasih banyak. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.